Yang pertama kita nak cakap pasal penyakit ain. Oh, penyakit ain. Okay, so contohnya I post something. I post something seriously innocent gila. Macam mana aku nak elakkan contohnya 100,000 orang yang menonton tu, yang tengok tu, tak rasa dengki kepada aku. Kat atas mata kat bawah macam ada ketumbit besar tau. Okay. Kata aku cakap dah pergi doktor belum? Dah pergi. Tapi dah seminggu macam ni dia kata kan. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzi dan juga Uncle Sister. lama kan kita tak buat Uncle Sister secara sebelah menyebelah, selalunya dekat Zoom. Ada banyak faktor selain daripada COVID-19. Kita juga ada banyak projek. Saya tengah busy dengan office baru. Hanan jadi penulis skrip untuk sepatu. So Hanan sekarang dah pandai punchline ya. Dah banyak punchline. Tolong bagi kat diorang. Kipas apa yang paling nyaman? Tak tahu. Kipas tian cintamu. Setan. Sebab actually sepatu reunion is a theater. It's a live theater. Diorang dah tahu all pick up line. They have like all the pick up lines in their pocket. Tapi guest supporting kita tak ada. A lot of guests, diorang bukan pelawak. Yelah. Diorang adalah pelakon, penyanyi ke apa benda semua. So kita kena tolong diorang. Apa yang kita prepare, kita tolong guest supporting kita. Oh. So betul. kalau guest support bila korang tengok sepatu tu tiba-tiba lawak lah dia. Itu semua kejahanan lah. Kali ini kita akan bawakan topik pertama iaitu Yang pertama kita nak cakap pasal penyakit ain. Oh, penyakit ain. Okay, so true story. Ada orang pernah DM dekat I macam, Hiz, aku malas lah nak buat video apa semua. Aku rasa aku kena penyakit ain. So aku kesian lah because AIN. So I thought it's like androtestosterone neuron. Kita dua tak tahu pasal penyakit ni. Baru tadi aku tanya Hiz, penyakit ain tu apa? But actually kita tak tahu. Tak tahu. Kita baru research tadi Yeah. apa tu penyakit ain. Dan apa yang kita dapati? Oh, dia bukan niat untuk mensihirkan orang tersebut. Kalau kita posting kereta baru, rumah baru, melahirkan anak yang baru dan sebagainya, orang yang melihat tu mempunyai sifat dengki, hasad dengki, secara tidak sengaja mendatangkan penyakit. Antara penyelesaiannya apa, Hanan? Jangan tunjuk sangat kebahagiaan kau. Dia subjektif tau. Bagi orang lain tak ada apa. Kadang dia tak semestinya harta, kereta besar ke whatever besar ke apa semua. Kadang it just can be like a simple achievement. Tapi bagi orang tu bahagia, dia nak post, tiba-tiba ada orang dengki. Faham tak? So antara simptom-simptom dia adalah apparently penyakit ain ni kalau kau terkena kau akan jadi malas dan kalau rumah tangga kau berantakan dan sebagainya. Jika anda adalah YouTuber, anda malas apa semua, itu bukan penyakit ain. You are demotivated. There are two different things. Aku pun pernah juga rasa malas nak upload dekat YouTube. But that does not mean that aku kena penyakit ain. Orang secara general memang ada timing-timing dia. Ada timing kita rajin, ada malas. Apatah lagi orang kreatif. Masalah orang macam kita ni, kita tengok Netflix pun kita fikir. Betul. Itu research. Itu bukan rehat untuk kita orang. Macam saya ada masalah tidur sebab sebelum tidur dah berfikir. Sudahnya sampai pukul 4 pagi, 5 pagi baru boleh tidur. Yes, itu bahaya. Aku busy gila back to back shooting dan benda semua. Bila aku nak tulis tak ada idea. Kesalahan kat situ sebab aku tak take time to unwind. Aku patut duduk biar idea masuk. That's why orang pergi bercuti. Orang dulu aku tak percaya benda ni. Always kena kaji masalah tu dari sudut psychological dulu. Orang, aku rasa benda ni macam dah jadi buruk cantik, bukan ke sister. Tapi tak apa, I rasa okey je kan? Coming soon. Cerita seram nak masuk lagi. Tapi tak salah pun kalau kita bawa format ni. Tak salah pun. Tak salah pun guys. Tak, kalau kita orang bawa format ni, dia dah tak jadi Uncle Sister tau. Ini kita orang membebel tau. But it doesn't matter. It doesn't matter. Korang still dapat pendidikan. Dalam hadis, I check just now, dalam hadis Rasulullah kata penyakit ain tu memang betul-betul wujud. Oh, okay. Ada satu anak kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Dia tengok bayi itu muka dia makin gelap. Itulah sebabnya kalau kita agaknya kenapa kita bila dahirkan anak baru lahir apa semua untuk elakkan letak muka anak kita stepek kat social media, agaknya lah. Rasulullah kata ruqyahkan. All this time Uncle Sister bersiaran, aku tak pernah tahu apa maksud ruqyah. Aku just imagine dalam kepala aku macam somebody yang mengaji kuat-kuat. So Hanan cakap antara, saya buka buku yang ada CV kat belakang ni. Bacaan ruqyah tu melibatkan kebanyakannya surah Al-Baqarah. Sebagai contoh 1 hingga 5 dan juga 102 bercakap tentang Nabi Sulaiman. Kalau korang tak tahu, now you know, right? Sebab kebanyakan bagi konteks sikit, kenapa Nabi Sulaiman tu kerajaannya? So Nabi Sulaiman tu mempunyai kelebihan untuk bercakap dengan benda-benda gaib. Dalam surah ini bercakap tentang setan-setan itu adalah kafir. Dan juga Hanan cakap surah 255. Lepas tu aku tengoklah macam apa surah 255. Aku baca bahasa Arab dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, la ayat kursi. Dulu waktu I kecil, I pun pernah cerita kat you kan, I kena rasuk apa semua. Ayat kursi adalah ayat pertama yang I hafal secara penuh yang dipaksa oleh mak I.
But here's the thing. What? Taklah. Sebab itu kau hafal. Okay lah. At this point of time, bila I belajar more about agama, I want to understand my religion. In order for me to understand my religion, I need to understand what it means. Even though di dalam Arabic, aku kena faham apa maksud dia tau. Sebagai contoh, surah 1 sampai 5 tu, yang ramai orang tak tahu, dia bercakap tentang orang mukmin. For me, macam okay, lebih bagus kalau aku baca ruqyah tu, apa yang Allah anjurkan itu sebagai seorang mukmin itu, aku amalkan dalam kehidupan. Manalah jin pemalas nak rasuk aku lepas tu. Tak sampai lagi ke story you. Sebab tak aku cakap, dah lama sangat tak jumpa Hana ni. Dia dah jadi perbualan yang macam ni tau. Kita dah lama tak jumpa, tak sembang kan. Dah lama tak sembang. What do you think about penyakit Ain? Okay, back to penyakit Ain. Back to penyakit Ain. Okay, kita nak masuk story lah Okay, beberapa bulan lepas, ada seorang kawan ni, dia kru, dia contact, dia cakap bini dia kena penyakit Ain. Bini aku kena penyakit Ain, boleh tak kau tolong tengok? Aku pun have no idea kenapa dia nak rujuk aku. Tapi sebab kau bomoh. dia ajak aku pergi rumah dia. Okay, jumpa bini dia. So, apa yang aku tengok masa tu, bini dia dekat mata, ada, bukan kat atas mata, kat bawah, macam ada ketumbit besar tau. Okay. Kata cakap, dah pergi doktor belum? Dah pergi. Tapi dah seminggu macam ni, dia kata kan. Lepas tu, masa tu, I had no idea penyakit Ain tu apa. Yang aku tahu, Ainul mata lah, bahasa Arab kan. Masa tu aku cakap, oh penyakit Ain ni penyakit mata kot. Pandangan aku time tu adalah bini dia kena buat. Okay. Kenapa kau rasa orang buat bini kau? Bini dia suka post momen-momen sweet dia orang tau, dekat IG. Macam laki dia sweet, laki dia bagi dia surprise, belikan itu, belikan ini. Okay. And then macam suka buat video sebab laki dia rajin melayan, buat Okay. TikTok apa semua. Dia orang selalu post, seorang dengki. Okay. So dia cakap that's the reason lah. Sebab masa aku jumpa bini dia tu, aku dapat rasa energi yang macam gelap, yang macam tiba-tiba aku jadi penat dekat dia. Tapi aku tak cakap benda tu syaitan ke apalah. Sebab sometimes kau tahu tak, So sometimes kau just penat. And sometimes kita punya badan ni kan ada energi yang charging kan. Kau perasan tak kalau kau dekat dengan orang yang negatif, kau jadi penat? Oh, betul. Betul tak? Betul. Please explain. Ada explanation tak? Okay, kita kan pernah kerja dengan orang sebelum ni. Betul. Ada seorang staff contohnya yang suka bergaduh dengan kita. Betul. Engkau nak masuk office pun kau malas. You know? Kau nak dekat dengan dia pun malas. Yeah, because it's toxic relationship. Lepas tu benda tu macam menyedut tau. Kau punya perasaan apa semua tu. Korang mesti ada pengalaman. Korang akan rasa drain. Sebenarnya kalau kau dekat dengan orang yang suka komplain, memanjang negatif, tak pernah positif lah hidup kau ni, korang perhatikan, memang korang akan cepat rasa drain. Macam buang dengan kau ni aku yang penat. Betul. In a way salah kita juga tau. Sebab dia Kita layan. Sebab kita layan. Saya suruh layan. Keadaan tu aku boleh analogikan, keadaan tu begitulah. Aku masuk situ aku rasa penat, drain gila. Okey, dah bawa aku pergi situ, aku ada nampak apa-apa tak? Aku cakap jujur aku tak nampak apa-apa. Aku jadi satu penat. Aku cakap macam tu. Because of aku cakap aku penat tu, terus dia kata, itulah jadi dia. Memang penyakit Ain ni jadikan kita penat. Jadi penat, jadi malas. Okay. Lepas tu aku fikirlah, okey kat rumah aku ada robot vacuum tau. Yang aku boleh kawal melalui phone saja, wifi. Wifi ni kita tekan, dia dah pandai gerak sendiri. Itu pun aku tak vacuum rumah. So adakah itu penyakit Ain atau aku malas? Dekat rumah aku ada Thermomix. Aku malas nak tekan untuk masak. Kau rasa? So here's the thing tau. Dalam Quran dia ada bercakap pasal orang yang menyorok kebenaran tau. Dia dalam surah 4 135, jangan ikut hawa nafsu kerana mahu menyimpang daripada kebenaran. Itu selalunya kita tengok kan macam orang-orang yang menggunakan Al-Quran, lepas tu guna definisi sendiri untuk menyimpang orang daripada kebenaran apa semua. Pelajaran apa yang kita boleh dapat daripada menyimpang kebenaran ni adalah sometimes kebenaran tentang diri sendiri kita menyimpang tau. Padahal engkau tu malas. Tapi kau salahkan benda faktor lain, penyakit Ain. Kau tetap tak nak mengaku itu salah engkau. Selalu post, dia punya rumah tangga bahagia dan sebagainya. Lepas tu kau tak nak mengaku kebahagiaan engkau tu berantakan sebabkan salah engkau. Sebab kau dah tunjuk kau punya kebahagiaan dekat social media selalu sangat. So kau ada pressure. Pressure to keep up. Malu. To keep Lepas up. tu kau salahkan penyakit Ain. Betul. I'm not trying to, saya bukan nak Kita deny. bukan nak invalidate orang yang kena benda ni. And not know that I am trying to deny kewujudan penyakit Ain, sedangkan Rasulullah dalam hadis dia cakap penyakit Ain tu ada. Bacalah kitabmu, cukup diri sendiri sebagai penghisap buat dirimu. Kadang-kadang you kena tengok diri you ke betul, you ke salah. I've also been getting a lot of macam dekat DMs, I don't know why, tapi aku rasa macam aku Fazilah Kamsah. Dekat DM, macam mana kalau dia punya rumah tangga berantakan apa semua. Dia tak kahwin lagi. Yeah. What I believe is if everybody in this world cuba memperbetulkan diri mereka sendiri sebelum membetulkan orang lain, dunia ini akan aman. Betul? So sambungan kepada tu. Sambung kepada okay, okay, sorry. So, okay.
aku dah tengok bini dia, lepas tu aku cakap penat, dia orang dah conclude, oh, ini sebab ni yang memang penyakit ain, so dia orang pergi jumpa perawat lah. Aku tak tahulah ustaz ke bomoh kan benda semua. Aku minggu lepas tu, aku just tanyalah macam, sekarang macam mana lepas dah pergi jumpa perawat tu, and then dia cakap, perawat cakap suruh deactivate social media. Itu solution dia. Okay. So diorang pun deactivate social media diorang. So sekarang kau tahu tak, dia post gambar kat mana? Kat WhatsApp status. Kawan you influencer ke? Takkan? Tak, tapi bini dia tu cantik lah. So ramai lah followers. Orang cantik lah. Okay, so contohnya I post something. I post something seriously innocent gila. Macam mana aku nak elakkan contohnya 100,000 orang yang menonton tu, yang tengok tu, tak rasa dengki kepada aku. Macam mana kau nak control? Setiap kali kau post, alamak ni akan ada orang dengki ke tak? Kau takut kena penyakit ain. Kau faham tak? Kau tak boleh control benda tu. Tak, bukannya saya tak pilih untuk tak nak percaya kepada penyakit ain. Cuma saya pilih untuk berpegang teguh dengan Allah saja. Sebagai contohlah, macam you cakap surah Ruqyah tu 1 sampai 5. 1 sampai 5 tu bercakap pasal orang-orang mukmin dan ciri-ciri orang mukmin. And it's not really a matter of you bergantung kepada ustaz untuk kesejahteraan you di muka bumi. You bergantung pada diri you dan juga hubungan you dengan Allah untuk kesejahteraan you di bumi. I bukannya tak sarankan you all pergi jumpa ustaz ke, jumpa apa ke apa semua, tidak. But everything starts dengan kekuatan diri. Even Ustaz Fuad pun cakap juga. Betul. Ustaz Fuad pun cakap benda tu. Kita kalau Muslim, kalau kita rasa kena gangguan, kita jumpa ustaz kan. So kau bayangkan orang-orang yang non-Muslim selalu. Diorang banyak macam kalau kau baca kisah like motivational punya kisah benda semua, diorang from lower state, diorang bangkit balik. Semua tu like it starts from within. So kenapa kita tak boleh ambil pendekatan tu? Procrastinate ke? Kita tak open to new possibilities ke? Let's just resort for this kind of solution dulu before kita pergi dekat conclusion aku kena penyakit ain. Conclusion yang I dapat daripada episod ni, aku rasa this is one episode. So kita akan sambung. Kita akan sambung dengan penampakan Hanan baru-baru ni dekat Perak. Dekat Perak baru-baru ni. Conclusion aku, saya Hizman Huzi kepada penyakit ain ni adalah semuanya berbalik kepada diri sendiri. Yang kedua, do not rely on other people for strength. Jangan cari ustaz dahulu untuk memberi kau kekuatan. Kau sendiri perlu kuat. Aku nak tambah satu benda boleh tak? Sila. So, aku punya kawan pernah kerja directly dengan seorang, nanti kau believe apa lah kita nak describe dia supaya tak obvious sangat? Pedagang selebriti. Pedagang selebriti. Usahawan selebriti lah. Usahawan selebriti lah. Kawan aku ni kerja dengan usahawan tu. So dia cakap direct, orang-orang macam ni memang perlukan validation from social media tau, daripada netizen. Kalau tak dia orang rengsek. Kalau tak dia orang, bila dengar cerita kawan aku macam, weh nasib baiklah aku tak macam tu. Maksudnya kalau dia post something, orang tak bagi perhatian, dia akan rengsek. That's why they start to create anything yang macam benda-benda yang boleh dapatkan dia perhatian. Sebab dia memang perlu benda tu. Dia rasa macam, people dah stop bagi attention kat dia. They have to do something. Betul. Kawan aku cerita, dia rengsek gila bila macam orang dah macam tak bercakap pasal dia. So sebab tu dia create something. Kesiannya. So adakah tu, bila masalah datang, adakah tu puncanya penyakit ain ataupun puncanya diri kau sendiri? Setengah orang, especially selebriti, saya faham. Diorang ni ada selebriti, diorang macam ada diva syndrome tau. Tapi sebenarnya diorang ada narcissism. Sentiasa takut yang satu hari itu mereka tidak lagi relevan. Dan aku perasan ni dekat selebriti-selebriti tua lah. Macam, okay. So anyways, I think that is a different topic altogether. Lepas daripada episod ini, kita akan berbincang. Ini Uncle Sister yang pure punya Uncle Sister. Hanan bercerita penampakan dekat Perak. So yang ni aku tak consider dia Uncle Sister lah. Ini adalah aku consider dia macam podcast. Tapi Uncle Sister juga, ada juga penyakit ain tu bawah Uncle Sister saja. Sebab ada gangguan mistik Faham. So half Uncle Sister, half podcast. Okay, aku tak nak brandkan episod ni Uncle Sister tau. Okay, dia tak masuk bawah. Sebab orang, macam I perasan ada setengah viewers tak nak buka kalau dia Uncle Sister. Berani Asal aku tak buat, DM aku hari-hari. Kak, bila Uncle Sister? Ya weh.